ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat berjumpa dan berkumpul untuk sesi Duha Energy Meeting, dan saya harapkan energi tuan-tuan semua dapat dikekalkan daripada semalam sampai ke pagi ini. Dan terima kasih yang hadir pagi ni, yang baru sampai ke office baru Tuan Firdaus seorang. Bagi tepukan untuk Tuan Firdaus. Yang lain mana ni? Yang lain mana ni? Tak sampai lagi ni. Tak sampai lagi ni, dah 8.35 minit. Masih lagi belum sampai. Kecuali Tuan Firdaus dengan staf kita dah ada. So saya harap lebih ramai lagi hadir untuk hari ni. Okey, baik. So pagi ni seperti biasa kita akan kupas buku Psikologi Jualan, dan saya pun sempat baca tadi buku ni tentang topik tentang closing tentang closing, macam mana psikologi bila kita nak closing customer tu. Saya tertarik dengan kaedah yang dikongsikan dalam buku ni, ialah tentang macam mana kita perlu buat closing dan macam mana kita perlu buat closing dan macam mana step by step dia. Okey, dalam buku ni ada cerita tentang macam mana bila kita bertanya soalan pada customer, kita kena tanya soalan yang betul. Dan soalan itu mestilah jawapannya ialah ya. Sebab bila customer jawab ya, maka akhir sekali dia memudahkan kita untuk closing. Okey, baik. So saya tak nak ulas panjang buku ni, kita dah bincangkan hari-hari, setiap hari. Cuma saya nak pagi ni saya nak ambil kesempatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang kita punya azam kita tahun baru, tahun 2021, tahun 2022 ini, dan masing-masing dah letakkan target dan masing-masing dah letakkan matlamat. So saya harapkan kita boleh set satu rutin yang baru, yang kita boleh buat sepanjang tahun kewangan ini. Dan kalau kita nak dapatkan result yang baru, kalau kita nak dapatkan result yang lebih baik, kalau kita nak dapatkan result yang lebih cantik, kalau kita nak dapatkan matlamat yang lebih besar, maka kita kena ada sikap yang baru. Maka kita kena ada rutin yang baru, maka kita kena ada kekuatan, ada rutin, ada habit yang baru. Baik, saya nak ambil kesempatan ni nak kongsikan satu sharing saya yang saya join minggu lepas. Sekejap saya nak share sikit tentang seminggu lepas tuan-tuan, saya menghadiri satu program yang dianjurkan oleh Persatuan Ikhlas, Persatuan Ejen Taufik Ikhlas. Nak semua dengar suara saya So saya clear Okey, baik. Dengar. Okey, baik. Program ni dia khas untuk gam-gam Tritya. Dan saya hadir, ada dua orang presenter yang datang. Presenter pertama Gam daripada Hong Leong, yang dia memang gila-gila lah. Dia antara top 5 kat sana. Dan yang kedua ialah seorang Gam ataupun agency manager dekat Prudential. Di sana dia panggil agency manager. Gam tu kalau dekat Prudential nama dia ialah agency manager. Kalau agency manager kat sana dia panggil unit manager. Baik. So dekat Prudential, Gam yang dekat Prudential dia ceritakan tentang 5 habit seorang ejen. Saya copy paste je. Saya buka sikit nota saya. Sekejap, saya buka sekejap nota saya. Okey. So kalau tuan-tuan ingat masa sesi saya semalam, saya ada kongsikan tentang apa beza antara Sheraton Hotel dengan Grand Continental Hotel dan juga dengan Hotel Lawana Hotel kan. Baik, maknanya soalan tu dia yang tanya saya. Bukan tanya saya lah, tanya para peserta. Dan kali pertama saya dengar soalan tu ialah pada sesi yang saya join kelas dia masa saya sebagai ejen. Masa tu saya join kelas, dia panggil satu sesi training yang disediakan oleh Taufik Ikhlas, dipanggil NGL, New Generation Leader, New Generation Agent. Pada tahun 2009, tak silap saya, 2010 macam itulah, 2011. Sebab itulah tahun pertama saya pergi ke overseas trip. Dan daripada program tersebut memang sangat-sangat membantu saya sebagai ejen masa tu. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, Taufik Ikhlas akan buat sekali lagi program sebegitu rupa pada tahun ini.
oleh trainer yang sama juga, dan 2 hari lepas, hari Rabu lepas, dia bagi sharing, dan dia sekali lagi tanya soalan tu, saya ingat balik apa yang dia pernah tanya pada saya menjadi ejen tu. Okey, baik. Jadi mencerita tentang sistem, tuan-tuan. Baik. Dalam sistem ni, tuan-tuan, ada empat kriteria yang kita kena bangunkan kita punya sistem kita. Okey. Pertama, kita punya intention kita. Okey. Apa niat kita sebenarnya? Apa niat kita, apa visi, misi kita, filosofi, core value dan juga goals kita yang kita perlu tetapkan untuk agensi kita. Itu yang pertama. Okay, saya cerita seperti lalu tu. Okay. Yang kedua ialah tentang manpower. Sebab sistem ini akan digerakkan oleh manpower. Manpower kita inilah yang akan menggerakkan sistem yang ada dalam agensi. Okay. Dan okay, saya suka nak sebut tentang untuk manpower ni. Okay, dia menceritakan tentang ada 5 behavior. 5 behavior wajib bagi seorang ejen, tuan-tuan. Okay, 5 behavior wajib bagi seorang ejen. Yang pertama disebut sebagai office. Okay. Poin dia ialah ejen ni kena sentiasa appear di office. Contoh kita sebagai leader kan, kita kena tunjukkan contoh pada ejen kita kena selalu berada di office. Sebab apa? Sebab ejen mudah nak rujuk kita, dan juga bila kita berada, cuba tuan-tuan compare sendirilah. Kalau tuan-tuan berada di rumah, berapa banyak aktiviti yang tuan-tuan boleh buat? Berapa banyak call yang tuan-tuan boleh buat? Berapa banyak prospecting yang tuan-tuan boleh buat kalau tuan-tuan berada di rumah dalam keadaan new norm sekarang ni. Jadi apa yang dikongsi hari itu, alhamdulillah kita pun dah mulakan sejak bulan lepas. Kita kena datang ke office, tuan-tuan. Isnin, Rabu, Jumaat. Tolonglah, saya minta tolong sangat-sangat pada semua. Tuan-tuan tolong cari masa, tolong cari jalan untuk datang ke office pada Isnin, Rabu, Jumaat. Tuan-tuan boleh buat aktiviti macam-macam kat sini. Tuan-tuan boleh buat prospecting, boleh buat Facebook ads, boleh buat call, boleh buat dial time, boleh buat kerja-kerja office, tuan-tuan boleh buat sesi servicing. Sebab bila kita berada di office ni, dia punya semangat dia kita akan bila kita berada di office, dia kalau seorang-seorang tak jadi, dia kena ramai-ramai. Lagi ramai dia akan lebih semangat. Contoh macam semalam kan, aktiviti kita semalam. Macam mana kita boleh kekalkan energi pada pukul 8 pagi sampai saya pakai sampai pukul berapa semalam balik? Pukul 5 petang semalam. Balik awal. Siapa yang semalam tu sampai pukul berapa? Lepas tu tak tutup aircon pula tu. Aduh, hai. Memang naiklah bil lambung kita punya bil elektrik bulan ni. Okay, saya kena claim pada yang baik lambat semalam tu. Okey, baik. So, tuan-tuan kena berada di dia punya saya harap tuan-tuan tak ada alasan lah, tuan-tuan terutama yang berada di Lembah Kelang, tuan-tuan tidak ada alasan untuk tidak hadir ke office. Tolong datang Isnin, Rabu, Jumaat. Sebab apa? Bila kita tunjukkan komitmen, kita mudah nak ajak ejen lain. Sebab kita nak ramaikan lagi ejen. Kita nak ramai lagi ejen-ejen full time terutamanya. Kita nak ramaikan lagi ejen-ejen full time, dan kita nakkan ejen full time ni semua perform. Kita nakkan ejen yang full time ni semua at least income 10, at least income 10. Itu saya punya target personal. Sebab sekarang ni saya dah boleh check income tuan-tuan. Saya monitor tuan-tuan punya income. Sebab daripada income itu akan saya compare. First saya tengok tuan-tuan punya production. Kedua saya tengok tuan-tuan punya income. Sebab kadang-kadang ada orang production meningkat tapi income tak meningkat sangat. Bermakna dia tak jaga dekat PR yang ketiga. Tak jaga dekat payment tu. Tak jaga dekat follow up client. Baik, tuan-tuan. Sebab apa saya tekankan benda ni? Saya nakkan tuan-tuan jadi ejen yang berkualiti. Okey. Gam yang saya masukkan tu, trainer yang saya masukkan namanya Iqbal, tuan-tuan. Okey, Iqbal ni, gam Iqbal, agensi manager Iqbal ni, dia dah dalam industri dah puluhan tahun dah. Dan dia sepanjang jadi gam memang dah 17 tahun dia MDA. MDA ni $1 million. $1 ni kalau dekat Prudential tak silap saya lah. At least kena dapat 3 juta. 3 juta minimum. Kat sana kalau 1 juta tu tak pandang lah. Dekat Prudential kalau 1 juta ni bersepah agensi yang dapat 1 juta. So dia punya production 3 juta. 3 juta. Dan ejen dia 100% full timer. 100% full timer. 100%. Mana kata kalau agensi ada, cuba kira lah kalau agensi dia ada dalam 30 orang, bahagi dengan 3 juta, berapa seorang? Mana kata minimum seorang 100,000. Purata seorang 100,000. Tapi agensi dia tak sampai pun, tak silap saya masa, saya lupa nak tanya berapa agensi dia sekarang, manpower. Tak saya dalam 20 orang macam tu lah. Mana kata siap ejen puratanya 100,000 ke atas lah. Sebab ejen yang full time.
Kalau production 100,000, mana kata income kalau dia konsisten 100,000 tiap tahun, at least income dah 100,000 setahun lah. 100,000 setahun, 200,000 setahun. Kalau ejen-ejen yang buat konsisten 100,000 setahun kan. Jadi tuan-tuan, itu yang first sekali. Dan dia sebut ada 5 aktiviti. 5 daily vital behavior bagi seorang ejen. Yang pertama, keberadaan dekat office, dan datang office tu untuk buat kerja lah, bukannya datang office untuk sembang-sembang, just untuk tunjuk muka semata-mata. Sebab kerja sebenar kita ialah berjumpa dengan prospek. Okey, baik. Yang kedua, setiap hari yang disebutkan ni 5 nama. Kena dapatkan 5 nama. 5 names. Saya baca yang dia sebut lah. Mungkin kita kena sesuaikan dengan situasi kita jugalah kan, dari sudut prospecting itu. Okey. Yang ketiga, 20 calls. Dan yang keempat, 3 appointment. Dan akhir sekali, reporting. Okey, 5 aktiviti rutin seorang ejen yang diterapkan dalam agensi dia. Okey, baik. So, kalau kita nak relate, ulang balik aktiviti tadi 20 call lagi. Pertama, office disebut. Office, saya screenshot lah nanti saya masuk ke dalam grup Office, baru office. Okey. Datang office, maknanya report kena selalu datang office untuk buat kerja di office. Kedua, 5 nama. Okey. Cuma macam untuk 5 nama ni, kalau ikut kita punya realiti kita kat sini, 5 nama tak cukup lah. Kan? Tak cukup 5 nama. Okey. Kedua, 5 nama yang sebut. Okey, saya sebut yang diajar dululah. Dulu kita sesuaikan dengan kondisi kita ni. Sebab macam Iqbal ni, Sifu Iqbal ni, dia punya cara agensi dia bergerak ialah by referral. 5 nama ni ialah 5 nama referral setiap hari. Okey. Yang ketiga, 20 calls. 20 panggilan telefon setiap hari. 20 panggilan telefon untuk dapatkan appointment. Bukan telefon untuk servis, bukan telefon untuk follow up, bukan telefon untuk benda-benda lain. Maknanya 20 panggilan telefon ni lah 20 panggilan telefon untuk dapatkan appointment setiap hari. Okey. Kemudian yang keempat, dapatkan 3 appointment. Setiap hari daripada 20 panggilan telefon, daripada 20 panggilan telefon tadi kena dapatkan 3 appointment. Kena dapatkan 3 appointment. Appointment tu mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa dan seterusnya. Okay. Dan akhir sekali, reporting. Mana kata setiap aktiviti kita kena buat report, kena update pada leaders kita. Itu dia. Daily habit, daily vital behavior bagi seorang ejen untuk pastikan dia sukses dalam industri ni. Okay, baik. So daripada yang tadi tu ialah dia punya rekod lah, maknanya 5 nama, 20 call dengan 3 appointment. 20 call tu 20 dial dia masukkan, 20 dial. Mana kata macam yang kita buat dial time tu, kita maklumat tuan-tuan semua, modul dial time yang saya ajar tuan-tuan kan. Modul yang saya ajar tu ialah modul yang saya belajar pada dia lah. Cuma dulu dia ajar setiap satu sesi 40 nama. Cuma bila saya datang hari Rabu lepas, rupanya dah upgrade dah. Dah tak pakai dah 40 nama. Yang dia pakai ialah 20 nama. 20 nama. So, sekarang ni pun kita boleh ikut lah. So, tuan-tuan, kita dah bincangkan minggu lepas. InsyaAllah mulai hari ni kita akan buat balik sesi dial time tu. 1 jam untuk dial time. Tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk sesi dial time tu, tolong ready 20 nama. Tolong sediakan 20 nama untuk kita buat sesi dial time setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey, baik. So, tuan-tuan, okey, itu 3 appointment, 20 call, 20 dial sebenarnya. Untuk dapatkan 3 appointment dan akhir sekali reporting. So reporting macam mana dia boleh berubah daripada 40 20 berdasarkan statistik terkini ya. Sebab macam dia ni memang antara trainer MII dan dia setiap tahun dia akan ada kajian. Contoh dia ada test kepada 100 orang ejen, dia dapatkan data, dia kumpulkan, okey, ini statistik dia. So peratanya betul lah, dia buat kajian kepada 100 orang ejen, so at least kena buat 20. Mungkin saya nampak mungkin faktor keadaan semasa. Kalau compare 10 tahun lepas, mana ada WhatsApp, mana ada Facebook, mana ada, yalah 2 tu lah, tak ada. Kalau 10 tahun lepas, benda-benda macam tu dah belum ada lagi. So sekarang dah ada, jadi 20 nama dah cukup dah. Maksudnya tu mungkin yang lain tu mungkin disusuli dengan WhatsApp, dengan message, email dan sebagainya, Facebook dan sebagainya lah.
Itu yang dia buat. Dan sekarang ni dia tengah buat kajian bila dah masuk PKP, COVID-19 norma baru ni, dia sedang buat kajian tentang macam mana online closing ni untuk ejen takaful. Dia baru start tahun ni. Mana kata baru 3 bulan barulah. Mana kata report ni dia akan buat ramai ejen-ejen yang dia kumpulkan, yang dia buat kajian, yang buat aktiviti online ni, dia akan tengok statistik setahun statistik dia akan keluarkan tahun depan lah report macam tu. Itu yang diceritakan pada saya lah. Memang MRI ni memang setiap tahun akan ada je kajian-kajian. Cuma tinggal kita baca tak baca je lah kajian-kajian tu. So dia akan tunjukkan berapa statistik. Contohnya untuk dapatkan MDRT. Okey. Untuk jadi dapatkan MDRT, apa cara yang ada? Kalau dulu cara biasa ialah orang dapatkan referral. Ini yang paling normal lah. Sebab memang kita punya bisnes ni ialah bisnes mouth to mouth. Daripada mulut ke mulut. Saya ingat lagi masa dia ajar saya 10 tahun lepas tu, dia ajar daripada contohnya kita jumpa prospek A. Prospek A ni bagi 5 nama, 10 nama, kan. Kemudian prospek A tak close pun. Dia bagi nama, kita jumpa pula prospek B. Refer daripada prospek A. Prospek B ni kita jumpa tak close pun. Prospek A ni pula bagi prospek lagi, dapat jumpa prospek C. Kadang kita close dekat yang C tu. Itu cara dia. So dia buat statistik. Kemudian berlaku dalam industri iaitu ada seorang ejen yang dapat MDRT, dia tak buat apa cara referral. Apa yang dia buat ialah cara dia panggil sebagai call canvassing. Call canvassing ni maksudnya kita terjah contoh pergi kat supermarket, pergi kat masjid, memang masuk terus stranger market. Kalau yang pertama tadi ialah warm market. Kan referral ialah warm market tuan-tuan. Referral ialah warm market. Tapi terjah ialah cold market. Memang orang yang kita tak kenal orang tu, kita pergi approach je. Pergi approach terus sembang terus. Pergi approach terus tanya, pergi approach terus ni. So, bila start dah ada individu yang berjaya dapat MDRT, gunakan kaedah tersebut, maka MRI pun buat kajian. Tapi benda tu berlaku di Singapura lah. Yang first dapat MDRT melalui kaedah cara macam tu. Jadi dia buat kajian kat tu. Jadi dari situ dapat statistik. Mengata kalau contoh orang tu buat kaedah macam tu, sehari dia kena approach, tak silap saya 50 orang. 50 orang kena approach. 50 orang kena approach setiap hari. Mana kata aktif tu setiap hari. 50 orang. Itu kaedah dia. So, apa lagi? Contohnya macam kaedah lain, kaedah buat dipanggil sebagai seminar selling. Seminar selling. Ada orang dapat MDRT gunakan kaedah seminar selling. Seminar selling tahu? Orang kata dia buat taklimat, close banyak-banyak sekaligus. Contohnya. Dia ada macam-macam cara lah. So macam yang Sir Iqbal ni, dia punya forte dia punya kekuatan dia punya kaedah yang dia ajar ialah dial time dan dapatkan referral. Masa saya datang kelas dulu memang itulah. Masa saya datang dulu sebagai ejen lah. Sebagai ejen 10 tahun lepas saya dah hadir sebagai ejen. Kali ni Takaful buat balik dan panggil trainer yang sama. Salah seorang kita punya manajemen, Cik Arif yang pegang ADBS, Agency Development Business ADBS apa S? Saya pun lupa, business apa lah. Adalah namanya di atas pada macam FBD kita lah, tapi di atas sikit pada Ustaz Nazman. So dia tu daripada Hong Leong. So dekat Hong Leong masa tu CEO-nya ialah bekas orang Pak Takaful kelas. Dia pergi ke Hong Leong Takaful jadi CEO, dan masa dia Takaful kelas, masa itulah program NGA ni dia buat. Masa saya jadi ejen tu. So bila dia pergi ke Takaful kelas, dia jadi CEO sana, dia Haji Wan, nama dia Haji Wan, orang panggil Haji Wan. Dia buat program NGA tu dekat Hong Leong dan berjaya meningkatkan production ejen-ejen Takaful Hong Leong daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. Kemudian orang kanan dia, nama dia Cik Arif tu sekarang masuk ke Takaful kelas. So dia perkenalkan balik program tu dekat Takaful kelas. Jadi tuan-tuan semua saya minta tolong, tuan-tuan tolong yang ada dalam grup Gempur, saya minta tuan-tuan tolong isikan. Tolong isikan nama NGA NJL tu. Isikan dulu, kita akan pergi taklimat dia akan datang. Nanti dia akan buat taklimat. Dan modus operandi yang dia buat ialah program tu seminggu sekali program. So pagi dia akan buat sesi NGL, mana kata yang leaders akan join sesi pagi, okay. Yang ejen akan join sesi petang. Dulu punya cara lah, saya nampak mungkin akan dia buat benda yang sama. Mana kata yang sesi petang tu ejen, leaders akan ikut sekali, akan tengok sekali, supaya dia dapat inline kan antara ejen dengan leaders. Jadi program ni saya nampak ada kita ambil peluang lah. Ambil peluang program yang dia akan dibuat oleh Takaful kelas ni untuk kita sama-sama bagi komitmen, untuk kita sama-sama
join benda ni. Dan masuk juga ejen yang luar KL, saya cadangkan tuan-tuan join juga, tuan-tuan daftar dulu sebab saya difahamkan dia akan buat juga di region-region lain di luar KL. Di luar KL. Mana kata bila masuk program tu nanti dia akan dikira by unit lah. Contoh macam saya, dia akan ambil kira saya sebagai GAM direct unit saya yang join. Contoh macam Akif ke join, apa lagi Tuan Ajan ke join, Tuan Puan Awanis ke join, maka kata dia akan dikira sebagai direct unit saya. Dan juga untuk kali ini dia buat sedikit pembaruan yang untuk bahagian leaders ni ialah GAM, AM dan AUM. Disebut macam itulah. Kita tengok macam mana nanti. Sebab kalau dulu GAM dengan GAM saja, AM pun dikira sebagai NGA. Maknanya GAM saja dekat yang NGL tu. Okey. Ya? Allah alam, saya tak tahulah. Mungkinlah kot sebab sekarang ni GAM TT pun dah tinggal 30 orang je. Satu Malaysia. Tinggal 30 lebih, 30 agensi. Okey. Jadi kenapa saya ceritakan benda ni pada tuan-tuan semua ialah kita antara aim Tahfiz Ikhlas ialah sebenarnya dia nak lahirkan satu culture sebenarnya. Dan dulu punya matlamat kan ialah untuk jadikan satu culture. Maknanya kata beberapa group yang join ni yang akan jadi satu culture baru di Tahfiz Ikhlas. Itu yang sebenarnya target 10 tahun lepas punya target. Cuma bila SEO berubah dan sebagainya, benda tu tidak diteruskan. Menyebabkan dah tak jadi benda tu macam terbantuk sikit lah. Kan? Dan sekarang ni bila CEO baru masuk dan CEO tu pun daripada Prudential, dan saya nampak banyak sangat komitmen, banyak sangat pembaruan yang dia buat dekat Tahfiz Ikhlas. Dan alhamdulillah saya pun tak sangka kita punya peningkatan Tahfiz Ikhlas ni meningkat 40%. Maknanya kata bisnes, walaupun CEO baru masuk baru 6 bulan. Bulan 9, 10 tahun lepas dia masuk, tapi kita berjaya meningkatkan sales Tahfiz Ikhlas ni 40%. Dan dalam sejarah Tahfiz Ikhlas dah dekat 20 tahun, ini merupakan rekod yang kedua tertinggi. Sales kita tahun lepas, tahun 2019, 2020, alhamdulillah. Satu kejayaan yang baru lah. Dan alhamdulillah kita berjaya bertahan. Kalau tuan ingat kan, tahun lepas kita pernah bincang, 2 tahun lepas kita merancang, saya sebut apa? Ingat tak? Sebut apa dulu? Tuan ingat tak apa yang saya sebut 2 tahun lepas? Tahun 2019 saya ada sebut. Ingat tak? Tuan ingat tak? Banyak. Tentang benda ni. Ada kaitan dengan apa yang sebut ni. Saya sebut dulu tahun 2019 tu kan. Masa tu kan kita ada macam-macam masalah Ingat tak? Masalah ismatnya, masalah underwritingnya, apa lagi? Masalah apa lagi? Atau debitnya, apa lagi? Macam-macam masalah saya sebut. Apa dia? Rentang tak ada dalam air. Tak keluar. Dulu air Family. Kan? Dulu. Saya ada sebut tentang sekarang kita ada banyak halangan. Dan kita dapat banyak halangan macam ni, kita dapat production sebanyak ini, sekian kan. Saya pernah sebut dulu, saya yakin masalahnya akan selesai. Saya sebut daripada 2018 lagi. Masa tu kita pernah bincang, mungkin masa tu Puan Wani tak masuk lagi. Masa tu tapi Tuan Ajan dah ada, Tuan Zarif dah ada, Tuan Akif pun dah ada. Dan dalam ni ada siapa yang ada masa tu Siapa ada masa ni? Puan Siti Khadijah pun ada masa tu. Puan Sheila masa tu mungkin baru masuk kot. Saya sebut satu benda. Sekarang ni, ayat masa tu lah ayat tahun 2018 punya ayat 2018-2019 punya ayat. Sekarang ni kita berhadapi dengan macam-macam masalah kan. Ada ejen kita lari kan, gam-gam mula dah keluar kan. AMM pun ada yang lompat company lain kan? Dan kita dekat Infak kita bertahan. Kenapa kita bertahan? Sebab saya percaya halangan-halangan ni lama-lama akan hilang. Segala cabaran-cabaran ni akan hilang. Takkanlah management, takkanlah board director, takkanlah bank negara nak biarkan Tahfiz ni terus hanyut, terus hilang. Dan saya ingat, saya rasa saya pernah sebut pada Puan Wani kot benda ni, tapi by phone. Masa tu Puan Wani call saya, masa tu Puan Wani tengah fikir-fikir sama dia nak keluar ataupun nak proceed dengan Tahfiz Ikhlas. Puan Wani call saya masa tu ada rekod lah. Dan saya pun sebut benda ni sebab Puan Wani tanya pandangan saya. Ingat tak Puan Wani? Masa tu malam tu, saya ingat Isnin malam. Kenapa saya ingat Isnin malam? Sebab masa tu saya ingat lagi masa Tengah Surah ada call. Kan? Apa dia? Ada. Cuma kerana saya tak pergi ya. Saya sebut sebab Puan Wani tanya saya kenapa saya boleh bertahan, saya masih lagi stay kan, kenapa tak join orang lain yang dia lompat sana lompat ni keluar sana keluar. Saya sebut saya yakin benda ni akan selesai, tunggu masa saja, tinggal kita bertahan ke sebulan
3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah kalau saya compare 2018 dengan 2021 sekarang ni, nampak macam-macam benda yang dulu ada dah sekarang dah hilang dah. Apa saya sebut? Kalau dulu kita boleh dapat 1 million dengan halangan macam-macam ni, kita dapat 1 million. Mana kata akan datang, sekarang lah akan datang tu. Kan? Semua masalah tu dah banyak dah kurang. Kan? Semua masalah-masalah tu dah makin kurang, dah makin baik. Mungkin adalah masalah-masalah lain tapi taklah seteruk dulu. Mana kata kita boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Saya yakin kita boleh pergi dengan lebih jauh lagi apabila semua halangan-halangan dah tak ada. Apabila semua halangan-halangan ni dah berjaya kita atasi. Jadi tuan-tuan, tolong bagi keyakinan pada Tahfiz Ikhlas, bagi keyakinan pada agensi, bagi keyakinan pada kita sama-sama yakin untuk kita boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Jauh lagi kita boleh pergi. InsyaAllah saya nampak kira-kira pada semalam kan lepas balik program tu, sudut kira 3 juta sudut kira memang boleh. Memang boleh. Kira berapa keluar kan? Apa dia? Saya ingat kira berapa keluar. Berapa keluar apa? Sebab semalam saya ceritakan kita hanya perlukan 42 orang ejen yang betul-betul committed tiap-tiap bulan. Dan saya nampak jumlah 42 tu boleh capai dah bulan ni dan bulan-bulan akan datang. Mana kata kita boleh dapat lebih daripada 3 juta. Nampak boleh dapat lebih daripada 3 juta. InsyaAllah. Sebab contoh, saya ambil contoh lah. Semalam yang bagi komitmen untuk hadir ke office lebih kurang ada 28 kot tolak staff semua dan 28 orang. 28 orang campur yang hadir secara online dan mungkin dan kemudian kita akan rekrut lagi. Kalau ikut saya punya kiraan tu boleh dapat 3.6 million. Cuma kita tak apa, kita letak je 3 juta tak apa. Kita achieve target lah habit Kita letak tu bukan semata-mata kita letak. Contoh kadang-kadang ada orang yang ajar kan. Saya tak cakaplah secara tu salah. Contoh kita sebut aim for the star, at least you got mountain kan. Maksudnya kata kita target bintang, at least dapat gunung. Contoh orang sebut letaklah 5 juta, dapatlah 3 juta. Dia ajar macam tu kan. Biasa dengar kan? Orang ajar macam tu kan. Targetlah 100,000, dapatlah 80,000. Targetlah 200,000, dapatlah 150,000 contoh. Tapi saya tak suka cara macam tu. Mana kata soalannya kita tak bersungguh pun nak capai target yang utama tu. Mana kata kalau cara saya ialah contoh kita dapat 3 juta, selagi mana kita tak dapat 3 juta tu mana kata kita tak capai. Tak payah letaklah apa-apa alasan, tak payah letaklah apa-apa ayat-ayat untuk menyedapkan hati kita. Kan? Oh, Alih dapatlah ni, Alih dapat ni. Maknanya kita tak dapatlah. Kita target lagi. Saya sebut ni, walaupun kita dapat 1.6 million tahun ni, pencapaian terbaik kita alhamdulillah. Tahun ni 1.65 juta. Tapi kita masih lagi gagal untuk capai 3 million. So tuan-tuan, tolong sama-sama kita samakan kita punya language kita, visi dan misi kita untuk dapat 3 juta ni dan saya minta tolong support kepada semua lah. Dan tolong yang kedua, saya boleh support untuk capai matlamat aktiviti kita. So aktiviti kita saya ambil contoh lah, Isnin, Rabu, Jumaat ni. Bila ramai yang hadir ke office dia akan lebih semangat tau. Setuju tak saya cakap? Kan? Contoh teman-teman hari Jumaat lepas berapa orang? 4 orang je. Saya, Tuan Zarif, Puan Awanis, Tuan Akif kan? Tuan Firdaus. 4 orang saja. So dia punya energi dia makin kurang. Tapi kita tambah lagi dekat kedai makan lah. Special untuk 4 orang yang hadir gitu. Yang lain tak apa suka kan. So saya harap sangat-sangat tolong tuan-tuan semua, terutamanya yang berada di Lembah Kelang, saya yakin tuan-tuan tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan pun untuk tak hadir. Dan untuk tak hadir ke office ini untuk hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Mana kata bila kita hadir ke office ni kita boleh buat aktiviti. Contoh, tuan-tuan nak buat prospecting ke, nak buat data, nak buat agent dan sebagainya, kita boleh gunakan waktu tu. Waktu kita berada office untuk buat aktiviti tu. Okey, baik. Dah pukul 9 pagi. Jauh saya membebel pagi ni. Okey, sebelum saya terlupa tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan, kita kena peringat daripada sekarang lah tentang PR ni. Sebab kesilapan kita yang lepas, saya perasan kita lambat cek PR. Tengah-tengah tahun baru selesai. Itu semacam tu kita kawal lah. Kadang-kadang dah final quarter, barulah kita nak cek PR kita. So sekarang ialah waktu terbaik untuk tuan-tuan cek PR. First, tuan-tuan keluarkan semua klien. Saya dah cakap benda ni sebelum ni. Okay. Tuan-tuan keluarkan semua klien. Kan? Tuan-tuan senaraikan semua klien yang tuan-tuan yang dah enforce daripada bulan 1 April tahun 2020.
sampai ke sekarang. Semua sekali, jangan bukan yang April saja tau. Semua sekali. Daripada bulan 1 April 2020 sampai ke 31 Mac 2021. Tuan keluarkan semua. Okey, lepas dah keluarkan semua, tuan cek mana payment, mana polisi yang sangkut payment. Sebab kadang-kadang ada yang mungkin close bulan Mei, mungkin ada close bulan Jun, bulan Julai yang payment sangkut. Mungkin ada yang lapse. Mungkin ada yang auto repeat tak jalan. Kena check pun sekarang. Sebab apa? Kalau tuan nak baiki guna duit sendiri, kini inilah choice lah. Baiki guna duit sendiri, saya pernah buat dulu Saya bagi tuan-tuan, saya pernah cerita benda ni. Tak pernah cerita. Okey. Kita boleh baiki tau. Ada saya cerita. Saya ingat tak yang saya ajar? Contoh adalah kali itu bayar 10 bulan je. Contoh, 2 bulan tak bayar. Kan? Mungkin auto debit tak jalan ke. First kita minta dia bayar. Okey. Saya pernah ajar dia dulu kan. Cuma saya tak bagi tahu saya dah buat. Oh. Pernah. Ajar benda yang saya buat. Okey. Yang kedua, katalah susah sangat ni. Katalah 2 bulan mungkin tak ni. Katalah kita ambil lah contoh senario dia 5 bulan. 5 bulan banyaklah kan. Katalah sebulan 100, RM500. Okey. Kita minta dia bayar, pujuk dia bayar RM100. Okey. Suruh dia bayar RM100. RM100, RM500 contoh. Kita pujuk dia. First tuan-tuan, kalau contohnya sekarang ni masih sebab PR kita akan nilai pada 31 Mac. Mana kata tuan boleh pujuk tiap bulan. Minta bayar RM100 dulu ke atau RM200 untuk cukupkan. Itu option pertama. Option kedua, option pertama bayar langsung terus. Option kedua bayar sikit-sikit. Contoh dia dah due 5 bulan. 5 bulan tak bayar, tapi katalah kalau dah lapse kan, kalau mana-mana polisi mana. Kalau bersama berapa bulan dia boleh bertahan? Okey, katalah kita anggap polisi dah lapse lah. Kalau lapse memang mana kata kalau dah lapse memang kena bayar semualah, kan? Okey. Option kedua, dia bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit ni macam mana? Kalau dia bayar sikit-sikit betul memang tak jadi. Memang tak masuk, tak update lah payment kan. Tak boleh enforce polisi. Mungkin kita cadangkan untuk bayar pada kita dulu, kita yang pegang duit tu. Sebab kalau dia pegang mungkin duit tu dia belanja. Tapi ini bantu pada mutual trust kita dengan dia lah. Okay. Betul juga lah. Tapi kena bagi tahu lah. Kata kalau bayar direct kata Hafilah tak jadi apa juga. Benda ni kena ada mutual punya, biar ada hitam putih lah kita dengan dia message. Okay. Ini option ni selalunya sesuai kalau dia masih lagi enforce. Kalau masih lagi enforce mungkin sesuai. Kalau enforce masih lagi sesuai. Okay. Yang ketiga ni yang mungkin agak makin mencabar lah. Yang ketiga optionnya ialah kita bagi diskaun pada dia. Diskaun. Mungkin start ada diskaun 5%, mungkin diskaun RM50. Kita bagi tahu dia lah diskaun sebulan. Pandai-pandai kita lah. Maksimum diskaun yang kita bagi pada dia lah sama dengan kita punya commission kita. 40%. Itu dia. Dan akhir sekali ni last choice lah. Last choice kita terpaksa bayar. Kalau nak selamatkan PR kita. Tapi nak selamatkan PR tu tuan-tuan kena betul-betul buat kiraan betul-betul lah. Sebab kena ingat contohlah kita bayar 500, kita akan dapat balik commission berapa? 40%. Dapat lebih kurang berapa? 200 contohnya. Lepas tu kalau kita okey PR kita dapat bonus sekian-sekian contohlah. Kita kena buat kiraan betul. Saya yang option terakhir ni saya pernah buat. Sebagai tuan-tuan saya pernah buat tapi sangat-sangat jarang, sangat-sangat rare lah saya buat option terakhir ni. Sebab apa? Sebab bila kita dah jaga PR kita, benda tak fikir dah sampai ke situ lah. Saya dah jaga daripada awal. So saya cerita benda ni pada bulan 4 sekarang ni sebab saya tak nak lagi berlaku akan datang nak apply, nak naik jadi nak apply itu ni, nak naik pangkat, nak pergi overseas trip, nak dapat anugerah itu anugerah ni, tiba-tiba sangkut dekat PR. Sebab tahun ni tuan-tuan diambil kira untuk overseas trip ialah PR CE dah tak kira dah. Dah tak ada dah CE sekarang. Tak ada langsung dalam tu. Sebab memang pun dalam industri memang tak pakai pun CE, kita je pakai CE sebenarnya. Dan CE ni sebenarnya lebih mudah. Ya? Standard. Bukan naik, memang macam tu lah. Dulu pun macam tu ya. 85%. 90. 90. Untuk personal 90 ah. KLS 90 ah. Grup 85. Oh betul. Grup direct 85, grup 80. So tuan-tuan tolong jaga daripada sekarang. Tuan-tuan boleh cek balik polisi tuan-tuan, klien-klien tuan-tuan yang start pada April. Mana tuan-tuan ikut yang saya cakap tadi. First step print semua. Memang kena print. Sebab apa? Sebab nak tanda. Saya memang print. Lepas tu tanda satu-satu. Tanda. Berapa bulan harus bayar. Sebab sekarang ni guna Xmart pula. Guna family portal tu dah boleh tengok kan. Yang short payment. Mana-mana yang due.
Jadi tuan-tuan fokus kat situ. Tiap bulan tuan-tuan kena buat kerja tu. At least 2 kali sebulan. Follow up klien tu untuk buat payment. Okay? Mungkin kita buat hari ni. Hari check payment. Hari check payment. Macam tengok siapa kita lah. Dia kata 10 bulan kan? 2-30. Hari boleh. Atau kita nak buat berjemaah, kita nak buat dengan ramai macam Dia gitu. kata Nak juga? dah ajar-ajar lah. So dia betul. Boleh juga tu. Kita dah tahu. So in future dia tak salahkan kita lah. Cek ulang-ulang. Register kita maknanya hari 10 dengan 30 ni. Betul? Menarik. Bagus juga tu. Okey. Bagi dia orang. Cadangan pada Tuan Zarif, kita tetapkan terus masa sebulan 2 kali untuk kita check payment. Sebab itulah komisen kita kan. Hanya 10 dengan 30 tu hari selepas komisen masuk lah kan. Dan ada terdebit. Oh, tak terdebit sekali ya. Betul. Okay. So tuan-tuan, saya repeat balik apa yang Tuan Zarif sebut. Kita boleh tetapkan masa kita kan setiap bulan 10 dengan 5 hari bulan. 10 dengan 30 hari bulan. Betul? 10 dengan 30. 10 dengan 30 10 dengan 30 hari bulan untuk kita check. Kita punya payment client, kita check semua. Okay. So tuan-tuan boleh sekarang tuan-tuan dah boleh check PR boleh check, dah ada dalam family portal, dan benda ni tuan-tuan kena jadikan sebagai rutin tuan-tuan untuk check PR tu. Supaya tak jadi hancur nanti lah. 90% saya pun berpuasan, bukan 80 90% untuk KLM, untuk semua tu. Sebab sayang tu, rugi sangat kalau tuan-tuan dah achieve production achieve, tiba-tiba sangkut dekat PR. Sangat rugi. So tuan-tuan target tinggi lagi lah. Cuba target 95 ke. Target 95. Okey, baik. Itu untuk sesi pagi ni, sesi Duha Energy ni. Okey. So kita sambung dengan kita punya meeting gempur kita, dan hari ni insya-Allah kita akan buat sesi real time. Semua ready untuk real time Saya dah pesan, saya dah message semalam